كرام الله من النظام من شأن الله إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله. سمي العشاء عبد الصمد بن محمد صالح القنطاني شاعر له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. يا معلم رحمة حكمة علمني، يا معلم رحمة حكمة علمني، يا معلم رحمة حكمة علمني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني من رجل صدق واجعلني من لدنك نصيرا قدم إليك بين ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كل قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العليم قابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الموكل الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الظاهر الباطن الغالي المتعالي البار التواب المنتقم العفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الوارث الرشيد الصبور الذي اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا محمد ماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرنا وغفرنا. Dekat mana tu baik? Bismillahirrahmanirrahim. Karena firman Allah Ta'ala yuhibbunahu wa yuhibbuna, artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka itu dan juga kasih mereka itu akan dia. Mula-mula di antara manusia dalam keadaan menzahirkan dulu, tunjuk pada ikhtiari dia, bagaimana dalam keadaan nak menunjukkan secara ikhtiari dia, bagaimana dikasihkan kepada Allah. Pada hakikatnya sebenarnya takkan datangnya kasih manusia ni kepada Allah, melainkan datang balik, dia datang daripada Allah. Maka dengan sebab tu nak kena tengok dulu lah. Mula-mula di antara dia belajar sabar. Bila tak, dia kata dalam keadaan dia dapat pada makam sabar, dia akan nampak pada ketika itu sabar tu bukan dengan kekuatan dia. Wa ma sabaruka illa billah, tidaklah ada sabar bagi engkau itu Musa melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Mula-mula engkau datang melakukan ibadat kepada Allah dalam mencari jalan ketuhananmu. Apabila telah engkau menggapai tentang al-haq ketuhanan, maka pada ketika itu engkau akan nampak saat pada ketika itu bahawa bukanlah engkau yang berjalan kepada Allah Ta'ala, tetapi melalui anugerah Allah yang engkau berjalan kepada Allah.
Kalau dia katakan, ya Allah, dulunya aku dalam keadaan jahil, lalu diberikan akan ilmu. Daripada ilmu, hal keadaan kau kurniakan aku amal. Daripada amal, hal keadaan hingga sampailah di antara kedua kaki rohnya naik kepada Hadratul Qudusiyah. Jadilah dia di kalangan orang yang wasil dia kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dibuat satu keputusan. Apa yang dibuat keputusan? Keputusan dia nampak pada ketika itu, aku nampak, ya Allah, bahawa aku naik ke sini bukan dengan sebab ilmuku. Aku naik hal ke sini bukan sebab daripada amalku. Aku naik ke sini bukan dengan sebab daripada zikirku. Tetapi aku naik ke sini adalah dengan sebab daripada Engkau, wahai Allah. Maka dengan sebab itu kalam di antara dia bertindih-tindih kalam. Ada di antara kalam, dah datang lambat, buat bising pula. Allah. Bila dia katakan setengah daripada di antara perkataan kalam, araftu bi rabbi, aku kenal Tuhan dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan yang hal keadaan menheret manusia ke arah memperkenalkan bagi zat dia. Maknanya kita nampak saja pada cara usaha dan ikhtiar kita. Allah hendakkan di antara bicara, di antara makam perjuangan antara nafsu dan roh, hal keadaan ada tak kesungguhan manusia dalam nak menggapai al-haq ketuhanan. Kalau seandainya ada di antara kesungguhan dalam bentuk macam tu, hal keadaan dia menzahirkan bagi segala kehambaan dia, dia zahirkan bagi segala kehinaan dia, maka layak dalam keadaan dia duduk di bawah pimpinan Tuhan, duduk di bawah panduan Tuhan, di bawah tarikan Tuhan, di bawah jazbatur rahmaniyah. Dan pada ketika itu dah tenggelam bagi seluruh daripada diri dia dalam segala perbuatannya, segala yang berlaku adalah di atas arus af'al ketuhanan. Maka faham betul-betul. Kalau tak nampak faham ni kan semua Tuhan buat, Tuhan buat, Tuhan buat. Bila dia tanya orang tengok aksiden, ni semua hari ni semua hal kadang, bila tengok aksiden apa nak katakan, ini kerja Allah. Allah kerja Allah aksiden korang. Pasal belajar tauhid tak habis. Dia ingat Tuhan mengaksidenkan Tuhan mengaksidenkan orang. Tak, ke mana ditangkap ayat tu ni kita tak tahu. Saya nak bacakan Tanwirul Qulub hari tu lama sangat bahas satu kitab tu bahas af'al je. Dalam Tanwirul Qulub yang kita baca itu yang kita batalkan sebab batal panjang tak, pasal kau dah alim semua. Maksud tu kita ganda, kita ambil tinggi. Kira kau dah tinggi-tinggi punya orang dah. Padahal kitab makin lama makin kecil, makin kecil. Maka ni sebab kalau dia ambil faham begitu. Maknanya araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhan dengan Tuhan. Kata pendapat ini adalah kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Adapun kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia kata araftu rabbi bi nuri rabbi. Aku kenal Tuhan ialah dengan cara dengan nur Tuhanku. Hal keadaan bila mana dalam keadaan manusia yang beramal lalu ditenggelam dalam nur di antara nur amalnya, dalam keadaan terlebur di dalam nur Muhammad itu sendiri, lalu dalam keadaan dia ditajalikan, ditindankan lagi dengan satu nur yang dibawa dia terus naik kepada hadrat Allah. Arabtu Rabbi binuri Rabbi, aku kenal Tuhan dengan cahaya Tuhan. Bila nur amal itu dalam keadaan dia letakkan kasih, nur amal merupakan pantolan, merupakan bayangan, merupakan zilal, merupakan barang yang ditajali daripada hakikatul Muhammadiyah. Ini kalau setengah faham kitab ni. Dia kata maka sesungguhnya hasil daripada nur amal itu hal keadaan tak akan mempecahnya di antara nur amal yang ada kepada kamu itu, melainkan kamu letakkan bersama dengan baja kasihkan kepada Rasulullah. Bila kamu kasihkan kepada Rasulullah, maka meledaklah di antara kasih nur Rasulullah itu meliputi bagi batin kamu. Maka layaklah pada ketika itu hal keadaan kau berpakaian zahir, nama kau Ahmad, nama kau Daulah, nama kau Talib, pada hakikat batin kau telah pun tersalin dengan pakaian dengan kerohanian Rasulullah. Maka pantulan nur tu dia nak kena tengok. Kalau andainya dalam keadaan dia beramal dengan nur amal dia, lalu ditenggelam dalam kasih kepada Rasulullah, ditindan dia dengan cahaya daripada nur Rasulullah itu sendiri, maka ini yang orang salawat, nurun fauqa nuri, nur di atas nur, nur fauqa. Tapi kalau seandainya antara nur hakikatul Muhammad dia bila kematangan dalam keadaan nur itu tadi, hal keadaan hingga dalam keadaan terlebur dalam nur zat Allah Ta'ala, satu lagi cahaya yang akan tindan pada ketika itu dinamakan nurun ala nur. Dia nak membezakan dalam bahasa Arab nurun ala nur dengan nurun fauqa nur. Dia ada perbezaan dalam bentuk tu. Nur yang kau kenal siapa dia? Nur Hariza. Nur siapa? Nur Hariza. Maka nur itu yang nak cari bagaimana di antara mengesan bagi nur itu tadi. Yang pertama kecenderungan pada ibadat itu semua. Ini nur amal je. Saya cerita nur amal pada lapis roh. Bila tak ada kata kecenderungan dalam ibadat itu dalam keadaan dah tak jadi masalah. Bila hal keadaan mengantuk time ibadat dia tak ada rungutan. Bila time berzikir dalam keadaan dia banyak kerja dia tak ada rungutan. Bila time dia baca Quran dalam keadaan dia banyak kerja dia tak ada rungutan. Bila tak ada kata tak ada di antara duit pada dia tak ada rungutan. Bila tak ada kata dikurniakan lebih duit dia
dia juga tak ada di antara terganggu pada batin dia kepada Allah. Nisbah bagi nur pada peringkat pertama ini saja kalau Tuhan tajalikan kepada manusia, kemanisan dalam ibadat itu telah terasa dan menjauhkan diri daripada maksiat mula dalam keadaan diproses pada diri dia. Ada orang dah rajin beramal tapi maksiat tak lepas lagi. Pantang aksiden, dia tekan nombor. Bila tengok aksiden nombor motor tu 450, alamak tergantung 3. Mana satu lagi? Tengok yang tergolek itu berapa orang? 3. 4503. Poh, cantik nombor tu. Ada yang salin tepi kitab kecil tulis 4303. Kau kena tak bagi 2 besok, kau siap kau apa ni? Kalau kena tak bagi 2, kau siap kau apa ni? Maka ni sebab nak faham tu dulu. Kalau tak ada kata nak bangun tidur pun sembahyang subuh mengungut, belum lagi cerita kitab ni. Kalau tak ada kata berquran pun baca duk main tangguh-tangguh, belum kitab lagi. Kalau tak ada kata zikir harian pun boleh mesum istiqamah, belum lagi kitab ni. Kalau seandainya dalam keadaan maksiat tu masih ada jeling-jeling lagi, habis kitab ni. Ada kalanya dalam keadaan manusia dia tak minat pada muzik, tetapi dia minat pada artis, belum lagi di antara macam ni. Ada manusia dalam keadaan dia cuba berhenti dalam keadaan maksiat, tetapi dia masih reda melihat anak cucu keturunan dia melakukan maksiat. Belum bang, dia nak cuci zahir dan batin. Kalau sekadar cuci pada zahir ni manusia, nak pula orang Melayu pakar wayangkan agama ni. Time orang mati tu mangkuk-mangkuk tu pandai cari tudung. Tak ada tudung pakai topi keleda. Bila tak ada kata dah lepas tanam orang mati, dia pun cempakkan tudung. Bila dia duduk depan rumah tak pakai tudung, orang kampung lalu dia pun tak peduli je. Bila Pak Imam lalu bertergabuh, dia cari tudung hal keadaan. Imam lalu, imam lalu, imam lalu. Yang ini orang ikut agama imam, dia bukan ikut agama Allah. Dengan orang awam, dia tak takut, tak pakai tudung. Bila jumpa imam, jumpa ustaz, dia cari tudung. Dia jadi macam tu lah, macam perempuan. Perempuan ni asal dia rockers. Rockers, rock betul. Jenis baju tergantung, nampak pusat dia macam siput babi itulah. Kemudian pula seluar dia pula terlondeh. Nampak dia punya line indah water dia tu nampak. Faham? Yang duk cantik punggung-punggung tu semuanya penutup indah water. Kau faham tak? Yang kau boleh terpegun dengan punggung ni pasal dia penutup indah water. Kau tak nak mengangguk lagi kau. Kan penutup lubang tahi itu lebay. Yang duk terpegun sampai lebay tak percaya cermin mata. Tengok daripada atas cermin mata. Yang dia duk tengok tu tempat-tempat yang jenis macam itu. Bila takdir kata dalam keadaan tiba-tiba dapat kahwin dengan lebay, dia pun dah mula tukar tudung labuh, semul labuh, sini labuh. Bergaduh dengan lebay, bercerai dengan lebay, dah pakai pakaian lama balik. Anak tengok niat orang tu kat mana. Faham bang? Ini niat, dia ni macam ikan keli, tak ikan betuk. Kau kenal ikan betuk? Ikan betuk yang besar macam ikan paus. Ikan betuk, kau kenal ikan betuk? Kenal ikan betuk. Ikan betuk cuba kau cempak kat darat. Agama dia macam itulah antara orang Melayu pegang agama. Mengelupur-ngelupur, terbalik. Tak ada dia kekal dia. Bila orang tak cangkuk kunci dengan Tuhan, agama ni dia jadi panas. Bila orang pegang kepada Tuhan, hal keadaan dia nampak bahawa tak ada di antara jalan alam ini melainkan di bawah tarbiyat Allah, maka dia akan nampak takkan ada satu nikmat melainkan pertolongan keringanan daripada Allah. Tak akan nampak bagi satu balak melainkan di antara panggilan drastik, panggilan secara kuat daripada Allah Ta'ala. Semua yang datang daripada Tuhan, tak ada yang buruk, adalah ada yang baik. Engkau Allah pilih engkau di antara orang yang beriman jalan dalam keadaan bentuk demikian. Bila engkau tengok perempuan dalam keadaan tak senonoh, lalu engkau kawal diri engkau pada ketika itu daripada memandang, maka engkau boleh pahala dengan sebab perempuan tak tutup aurat. Perempuan tu tak tutup aurat, engkau dapat pahala. Engkau faham tak tu? Maksudnya bila kau tengok perempuan separuh bagil, lalu kau alihkan pandangan kau pada ketika itu, hal keadaan perempuan yang pakai pakaian separuh bagil, Allah jadikan ada satu baik untuk kau pada ketika itu. Engkau cegah diri kau daripada kemungkaran, lalu di antara orang lain buat maksiat, engkau hal keadaan bertembung dapat pahala pada ketika itu. Mana ada yang datang daripada Allah ni buruk-buruk? Tak ada. Bak kata orang tua-tua dululah, yang buruk jadikan sempadan, yang baik jadikan tauladan. Itulah dia pun. Orang tua-tua, ada kala cakap dia boleh pakai, ada kala tak boleh pakai. Pasal dia sekolah pun zaman Jepun. Zaman tu makanan vitamin tak ada, ubi. Kadang-kadang gigit arang. Bakar ubi. Duk gigit arang. Kadang-kadang terlebih ubi, kanji naik kotak. Faham? Dia jadi kotak. Orang tua-tua dulu macam tu.
Dengan seluar pendek, besar dia pendek, itu besar tu. Kalau ular sawa masuk paha kanan, boleh keluar paha kiri. Boleh kona paha kiri lah. Jangan orang tua-tua dulu punya seluar. Ada kala perkataan dia tak baik, perkataan dia. Buat baik berpada-pada. Maknanya jangan buat baik ni jangan banyak-banyak. Pada. Buat jahat jangan sekali. Maknanya kena banyakkah? Kau faham tak bahasa Malaysia ni? Cakap orang tua tu kau faham tak? Buat baik berpada-pada. Maknanya jangan buat banyak-banyak kali. Buat berpada. Buat jahat jangan sekali. Mesti banyakkah? Okey. Kau BM berapa? Kau BM 9 nak tada tasawuf kat aku. Dia syarat nak masuk kuliah aku ni BM kredit baik. Apa dia? Mesti apa? Mesti kredit. Kalau kata BM kau akan tuai tak lulus kau. Maka itu cara di antara yuhibbunahu wa yuhibbunah. Hal keadaan Allah Ta'ala redha akan mereka kasih kepada Allah. Allah Ta'ala kasih kepada mereka kasih kepada Allah. Bila di antara orang yang dapat dia akan kasih Allah, ayat dia akan jawab satu lagi, yaghfir lakum dzunubakum. Automatik dalam keadaan dosa tu diampunkan keseluruhan daripadanya. Maka kau tengok kadar mana cahaya yang telah kau hirup daripada curahan Tuhan. Allah dah curahkan cahaya dalam hati kau ni setakat mana. Kalau andainya ibadat itu menjadi satu kerinduan dalam hal keadaan menemukan antara diri batin kau kepada pencipta kau, nescaya satu benda di antara nikmat yang tak ada tolak banding yang kau dapat daripada orang lain. Bila kau dengarkan akan azan merupakan di antara pertemuan melepaskan rindu antara roh dengan Allah, melepaskan rindu hal keadaan diri batin ini bertemu balik hal keadaan sirih kembali balik kepada ganggang, maka berambil peluang dia dalam berasyik-asyik dan berlazat-lazat dengan Tuhan. Yang ini adalah pilihan. Kalau duk semayang main mengkut, mengkut. Bahasa Melaka tu mengkut. Kau tak nak mengantuk, bini kau kata, Allah, bang, garam tak ada, kau bangun lah. Itulah muka bengkut. Orang Melaka punya bahasa. Faham? Kau tengah-tengah makan, tiba-tiba dalam keadaan bini kata, bang, anak kat tandas, pergi settle ke bang. Muka mengkut tu keluar. Tu mengkut. Tulis, mengkut. Kalau tak reti nak terjemah apa dia mengkut, lukis ke muka mengkut. Kalau tak dapat lukis juga, minggu depan ambil gambar kau tampal sebelah. Maka disebab Allah letakkan curahan begitu. Maka terwatak ni hal keadaan terbentuknya bagi watak yang zahir ini ada kalanya yang mutlak dia adalah merupakan tarian nur yang berada di dalam. Bila nur dalam keadaan menari ke arah kerinduan kepada Allah, maka jasad akan mengabdikan diri kepada Allah. Andainya nur dalam keadaan masih lagi dalam keadaan belum ada kepuasan terhadap cahaya Allah, maka berlakulah di antara sifat rebutan antara nafsu dan rohani ketika itu. Maka ibadat dia akan jadi berbelah-belah bagi. Rakaat pertama dia akan datang khusyuk, rakaat kedua dalam keadaan dia mula keluar daripada solat. Bila rakaat ketiga dalam keadaan dia mula khusyuk, rakaat keempat dia dah mula boring dalam beribadat kepada Allah. Apatah lagi kalau orang beribadat yang tidak ada tadabbur bagi segala kalimat-kalimat dalam sembahyang. Bila dalam keadaan tak ada tadabbur, menterjemah, tak berdialog, tak berbicara, tak berbisik dengan Tuhan, maka sembahyang 60 tahun itu lebih banyak lara dan pembohong. Cuba di antara lakonkan 1 kali, 2 kali tengah malam ni. Bila kata Allah Maha Besar, segala dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihi, segala puji bagi Allah Tuhan semesta sekian alam, yang Maha Pemurah lagi amat mengasihi, yang mengasihi pada hari agama. Sesungguhnya Kau ya Allah yang kami sembah, dan Kau lah kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang telah Kau kurniakan. Kalau setiap kali Kau baca Fatihah, hati Kau merayu dan merintih pada Tuhan, dah lama perkataan sirat Allah dah bukakan pada hati manusia. Lorong mana lanuhdiyannahum subulana, Tuhan akan bukakan berbagai-bagai jalan yang boleh sampai kepada Hadratul Qudusiyah. Bagi orang yang nak agama ni Melayu nak ke agama? Tak ada nak ada. Melayu ni agama dia nak ikut nafsu dia je. Kalau bercanggah dengan nafsu dia, tak sesuai dengan nafsu dia, dia tolak. Itu Melayu, kau jangan marah. Aku original Melayu. Apa dia? Dia bercanggah daripada nafsu dia, dia tolak. Kalau yang benarkan nafsu dia, dia ambil. Kalau tak, dia katalah bapak dia tu lebay, anak dia rock. Bila kata malam ni buat kahwin, awak nak buat joget lambak. Bila tak, dia kata tak nak buat joget lambak, bapak dia marah. Maka nafsu dia menenteng pada ketika itu. Melayu ni kalau betul dia nak Islam, dah lama hukum hudud ni dah tertegak. Hukum rejam dah jalan, hukum kerat tangan dah jalan, hukum Quran dah jalan. Tapi Melayu sendiri yang tak nak pada hukum Al-Quran.
nasib kau dah belalang. Apa dia? Nasib kau dah belalang. Maknanya besok mimma yaksibun, walau nak bila Allah mengatakan perkataan mimma yaksibun, dengan apa yang telah kamu lakukan, dengan apa yang telah kamu tulis, dengan apa yang telah kamu conteng, dengan apa yang kamu write, dengan apa yang kamu pegang, dengan apa yang kamu sentuh, dengan apa yang kamu kuasai, semuanya akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Ya bang ya. Ui. Faham kena faham betul-betul lah. Jangan buat-buat tak faham. Jangan jadi pandai nak jadi lembaga penapis hukum Tuhan. Jangan. Yang dah ada dalam hukum tu dia mutlak. Tak payah nak tapis-tapis. Kalau kata pencuri itu kerat tangan, pada pendapat saya, itu kalau orang kampung lah. Kalau profesor, pada hemat saya, hemat saya lah. Itu kalau yang tinggi sikit lah. Kalau yang sangat, I think, itu lagi tinggi sikit lah. Jadi masalah kerat tangan ni, ini kacuk dalam kampung ni lah. So ni lah yang kacuk dalam kampung ni. So, I kata, kalau kita kerat tangan dia besok, macam mana anak-anak dia nak makan? Kita bukan kerat tangan anak dia, tangan apak dia. Anak dia boleh suap sini. Suap sini. Betul? Oi. Kenapa tak boleh kerat tangan? Besok anak-anak dia apa nak makan? Yang kerat ni tangan siapa? Tangan bapa. Anak boleh makan. Anak ada tangan lagi. Ya Allahu Akbar. Kalau apa anak dia makan suap, tak apalah, tangan apak dia yang potong tu cederakan, suapkan anak dia. Cederakan suap. Bila orang kata, saya pasti rasa-rasa, pada hemat saya, tolong jangan jadi lembaga penapis hukum Tuhan. Ya. Antum a'lamu amillah. Adakah kamu rasa kamu lebih pandai daripada Tuhan? Tu Tuhan tanya, jawab sendiri. Tak payah jawab dalam masjid. Jawab dalam masjid kan semua kata Tuhan. Jawab dalam masjid kan semua kata Allah. Allah bijak, Allah bijak. Allah tanya tu, antum a'lamu amillah. Adakah kamu sangka kamu lebih pandai? Adakah kamu lebih pandai daripada Allah Ta'ala? Jawab ayat tu. Jawab. Hari ni boleh jawab lah pasal boleh lari. Boleh lari. Satu masa dah digepit, dah kapit dia dengan 3 lapis kain kapan. Bila dah cerut, siap tongkat lagi dengan tumit, tarik lagi. Dah terselit celah liang lahat. Dah tutup dawa papan daka. Saat dah tak boleh lari. Mana nak lari lagi? Fa'aina tazhabun. Hang pergi mana? Nak lari? Tak lari dah. Habis. Maka yuhibbun artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka itu dan kasih hal mereka itu akan Allah Ta'ala. Ambil perkataan yang kedua itu adalah akan Allah Ta'ala. Hal keadaan dia kasih akan Allah, kasih akan dia kasih akan Allah. Hal keadaan dia kasih kepada Allah, kasih akan dia kasih kepada Allah. Ambil datang daripada Allah, yang tu natijah. Tapi asal daripada tu Tuhan minta dulu. Di mana ikhtiari? Buktikan di antara yang kau nak makan, nak hirup di antara kasih, di antara hirup di antara air kasih Allah. Hal keadaan pada ketika itu, tunjukkan bukti dulu yang kau cintakan kepada Allah. Macam mana ketika dalam keadaan sunyi kau tak ketuk pintu Tuhan pada pukul 2 pagi? Adakah kau dikatakan sebagai seorang perindu bila takdir kata pukul 2 pagi kau boleh tidur nyenyak? Bagaimana dalam keadaan kau rasa tidak terhakit, tidak ada tekanan pada kerinduan pada diri kau, andainya kau meletakkan Allah itu sebagai matlamat? Maka dengan sebab itu antara salah satu tertolaknya di antara doa manusia apabila dia mengatakan Allah Ta'ala itu Tuhan dia durhaka akan dia. Dikatakan Allah itu Tuhan dia lalu tidak mentaati akan dia. Mereka berangan untuk supaya Allah bukakan pintu syurga, tetapi mereka tidak buka mata-mata mereka di tengah-tengah malam, kata Allah. Tengah-tengah malam buka mata. Maksud buka mata tu lebay, bangun, angkat air semayang. Bukan bila tersedau, buka mata kejap, berapa tidur balik. Itu tak ada dalam kitab tu. Jangan kau lurus benau. Setakat hari ini dah banyak mana minum kasih Tuhan? Kadang-kadang tak semayang, kadang-kadang azan berapa kali. Aku sayang Tuhan, aku kasih Tuhan, aku rindu Tuhan. Di tengah duduk kedai kopi, Bilal pun menyerit, asyhadu an la ilaha illallah. Bila hati dalam keadaan kerinduan pada ketika itu disebut akan nama kekasih dia, saya akan pergi di mana tempat lawungan itu akan dihakat dan tempat suara itu dilaungkan. Tapi dengar azan tak timbul, tak bangkitkan rindu pada Tuhan, poyo. Bila hal katakan rindu kepada Allah, tetapi dalam keadaan boleh tinggalkan di antara solat berjemaah dan sebagainya, poyo, penipu.
Bila takdir kata dalam keadaan dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, saat dalam keadaan dia asyik duduk kedai kopi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tak tergamit hal keadaan tak tergerak untuk dia pergi di mana tempat nama Muhammad itu dilaungkan. Ibarat kata, kalau bini kau hilang dekat Mekah, lalu dah cari berhari-hari tak jumpa, dah cari dalam mulut unta pun tak ada, takut unta terkunyah, dah cari dalam mulut baral ke, takut baral tertelan, tak ada di antara bini kau. Tiba-tiba orang tengah-tengah tawaf, dia orang buat announce, siapa nama Khatijah binti Dola, dengar aja nama bini kau, meloncat ke atas Kaabah, bini Den, bini Den, bini Den, kata kau. Pasal dah 5 hari 6 hari kau tak jumpa, maka kau rindu, sebut saja nama dia, maka terkuat hati kau pergi ke situ. Betul ke dia cinta kepada Allah? Betul ke dia ada rindu pada Rasulullah? Kenapa dia sebut akan nama Allah dalam keadaan tak pergi dia kepada tempat yang dilaungkan akan azan? Bila dia sebut akan nama Muhammad, kenapa dia tak minat untuk hal keadaan membuat satu perbuatan yang Nabi tak pernah tinggal, yakni 3 perkara: salat berjemaah, makan berjemaah, dan jalan berjemaah. 3 perkara yang Nabi tak pernah tinggalkan. Okey? Tambah lagi satu, kahwin berjemaah. Tak apa, hujan-hujan ni orang perempuan tak apa dengar. Apa dia? Orang perempuan ni mantap mi'at dia, hujan dia kurang dengar. Tak percaya tengah peti bunyi kau tiap bini kau, sayang, memang dia tak dengarnya. Masa peti bunyi lah, apa dia? Dah kerja aku buka kitab, tutup kitab, habis. Tinggalkan. Habis, akan mereka itu akan kasih mereka, maka hal keadaan pada azalinya Allah Ta'ala kasihkan akan dia, maka hal keadaan terakas, yakni terbalikkan perkataan kasihnya itu di dalam cermin hati engkau. Hal keadaan cermin terbalik, asalnya di antara Allah, datangkan di antara kasih dia itu tadi pada azali, lalu dalam keadaan disinarkan daripada cermin hati engkau. Bila takdir kata bagai siapa yang layak menerima di antara bayangan cermin kasih ketuhanan, dengan syarat hati itu bakal keadaan ternapi dia daripada titik-titik dosa, daripada karat-karat maksiat, daripada kelabu-kelabu angan-angan, daripada hal keadaan sesuatu kekotoran-kekotoran, daripada kerja-kerja keji dan pasyak. Maka bila takdir kata hati itu bersih, maka layak dia menerima pantolan nur kasih daripada Allah. Bila cahaya itu dalam keadaan hati, cermin hati dah digilap dia dengan hal keadaan kasih dan nur kasih daripada Allah, maka setiap langkah ibadat manusia itu liwajhillah, kerana menuntut bagi wajah Allah. Dia tak akan tuntut pada syurga, dia tak akan minta apa-apa, melainkan dia hendakkan Tuhan tu sendiri. Faham? Faham Bukan syurga-syurga, bukan neraka-neraka, bukan bidadari-bidadari. Ya, kita nak, tapi jangan jadikan bahan utama. Faham? Kena cari macam tu lah. Jangan buat kerja tak sanoh. Siapa beli Milo dapat cawan. Milo kau tak beli, tiba-tiba kau nak cawan. Faham ayat tu? Orang kalau nak Milo, siapa beli Milo dapat cawan. Milo kau tak nak beli, tiba-tiba cawan kau nak. Kalau aku toki supermarket, dah lama kau kena pelempang kau boleh. Milo. Maksud yang asal tu kena ada dulu. Bila kau pegang hal keadaan kau dapat gapai ketuhanan, maka adakah lagi jalan kesukaran bagi manusia untuk mendapatkan syurga? Adakah lagi jalan kesukaran manusia untuk dijauhkan daripada neraka? Dia Tuhan yang memiliki syurga dan neraka. Dia yang mencipta. Dia yang mengarahkan malaikat hal keadaan melayan dalam syurga dan menyiksa dalam neraka. Dialah yang menentu memerintahkan api dalam keadaan menyala untuk beribu-ribu tahun. Dialah Allah Ta'ala yang boleh memadamkan neraka pada bila-bila masa. Dialah Allah Ta'ala. Semua yang dia ada, dia mutlak. Kalau tak mutlakkan ketuhanan Allah ni dari segi urusan af'al dan kudrat iradat Allah, maka tak cantik dalam amal. Nak bagi tahu tengah-tengah mengajar ni dia boleh matikan siapa dia kena akhir. Memang kuasa dia. Nak bagi tahu kalau tak ada kata tengah-tengah mengajar ni orang kubur tu datang bangun seorang dua datang belajar dekat sini, dia boleh hidupkan orang mati. Maka tak mustahil bagi hak dia. Kenal dulu power Tuhan tu, baru manusia boleh berwala. Bila tak kenal power Tuhan, kudrat Tuhan, iradat Tuhan, hal keadaan tak kenal seluruh daripada sifat-sifat ketuhanan, akhirnya dalam doa tak ada keyakinan, dalam bala tak ada keyakinan, dalam sakit tak ada keyakinan, bila dalam hal keadaan huru-hara dalam keadaan tak ada keyakinan, akhirnya dia jadi perkara pelik. Apa yang pelik tu? Bini kena rasuk. Bini kena rasuk tu tak ada sebut apa-apa. Itu dia sebut Maidin. Apa dia?
Yang dia kena rasuk tu dia tak sebab apa. Maiden, Tesco, Maiden, Tesco, Jasco, Maiden, Tesco, Jasco, Giant. Itu je pun dia kena rasuk. Orang perempuan ni, kalau dia kena rasuk dengan saka, kau ambil tangan dia, kau bawa pergi shopping. Hilang saka. Ya sungguh. Ni 2,000 nah, belilah apa barang. Kau tengok sekarang, saka tu kacau, saka tu dilempang kat situ je. Duit lagi kuat daripada saka. Kau faham tak? Kalau takdir katalah, kalau orang nampak jalan ikhtiari itu dalam keadaan memang perlu di antara dilaksanakan. Bila dia dah nampak di antara satu ketika dia 2 kaki jejak pada Hadratul Qudsiyah, akhirnya dia nampak bagaimana cara Tuhan bimbing dia, bagaimana cara Tuhan tunjukkan dia. Ada satu ketikanya dalam keadaan dia kena bala, ingatkan masa itu dalam keadaan dia hampir-hampir resah. Rupa daripada bala itulah sebenarnya Tuhan tekankan hati dia supaya melonjak naik kepada Allah. Kemudian dia relax ketika dalam keadaan dia lalai. Pada ketika dia kurang pada ibadat, Allah balakan lagi pada anak dia. Lalu tiba-tiba dia terlampau sayang pada anak dia. Hati dia bergantung lebih kuat lagi kepada Allah. Cara Tuhan main teka silang kata dia kena nampak betul-betul. Yang pelik bin ajaib, Allah datangkan bini dia kena rasuk. Hal keadaan bini dia sakit. Hal keadaan sebagai satu ujian. Lalu dia tak yakin yang penyakit itu datang daripada Allah. Dan dia tak nampak yang penyembuh juga datang daripada Allah. Yang lebih buta mata dia bahawa hal keadaan bini dia yang sakit itu sedang diperhatikan oleh Allah. 3 ni kunci kuat abang. Yang pertama, penyakit itu datang ujian daripada Allah. Yang kedua, penawar ada dekat Allah. Yang ketiga, dia sedang sakit tu, Allah Ta'ala sedang mengatakan dia. Apa yang Allah hendak daripada di situ, Allah nak mengangkatkan akan darjat dia. Bila Allah sengat dia dengan penyakit, apa jawapan hati kau bila aku datangkan musibah dan bala untuk mengangkat roh dan mematangkan roh supaya boleh naik kepada hadrat Allah? Dapat laki bodoh laki dia. Faham? Bodoh. Jumpa Tok Pawang. Tok Pawang pula buat amalan-amalan syirik. Duk puja nang botinang tu je. Antu bukit balik bukit. Antu coket balik coket. Antu tengkera balik tengkera. Puh! Dengan berkat baginda Ali. Puh! Aku main-main di tangkal tu. Kau jangan tiru. Kita nak tengok cerita bodoh ni. Bodoh tak bodoh bapak dia ni. Allah datangkan ujian pada bini dia nak angkat darjat dia. Tiba-tiba dia pergi jumpa bomoh yang syirik kepada Allah Ta'ala. Musuh Tuhan supaya menghilangkan musibah itu sendiri. Bodoh tak bodoh? Bukan kau lah. Kau pandai. Faham? Allah datangkan. Kalau contoh tempat saya lah. Tok bomoh asli. Tempat saya. Kalau tak dia kata Allah datangkan makcik tua itu sakit. Bila dia sakit pada ketika itu menanda Allah nak angkatkan darjat dia di sisi Allah. Tetapi oleh kerana tak tahan, tak nampak di mana teka silang kata Allah tadi dalam 3 rukun tadi. Yang pertama penyakit Allah yang bagi, yang kedua penawar di tangan Allah, yang ketiga ketika engkau sakit Allah sedang menghatikan, maka apa jawapan yang dah Allah nak tunggu apa jawapan hati engkau ketika didatangkan dengan musibah. Itu saja. Kalau takdir kata hal keadaan bila suami isteri dia dah sakit, dijumpalah bomoh tok batin ni duduklah gini-gini, gegau-gegau ambil mayam ni, mayam diulek-ulek di mayam diulek-ulek di mayam, gini gedebak-gedebuk. Allah nak ngangkatkan darjat kau jumpa balik musuh Allah, kau jumpa balik orang musyrik, kau jumpa balik orang yang sekutukan kepada Allah, menghilangkan bala dan musibah yang Allah nak bagikan kepada isteri kau. Pandai ke laki macam ini? Pilih laki tak pilih agama, cari yang handsome tapi bodoh. Faham? Handsome tapi bodoh. Anda dapat bini cantik, rupa bab head pun tak selesai. Bini cantik, barang. Salah kan? Kahwin sekali lagi cari, besok cari yang ada agama. Insya-Allah cakap. Besok kahwin sekali lagi cari yang ada agama. Insya-Allah. Siap tengok. Hei. Ada bini pun makan hati ulang jantung buat apa? Tinggal. Maka dengan akas daripada cermin hati itu tadi nampak di sebaliknya. Bila kau nampak di sebalik pada azali itu tadi, kasih itu Tuhan dahulu, terlebih dahulu.
Maka bila Allah hulurkan terlebih dahulu, berlakulah perwatakan kau di sebaliknya. Daripada di antara kau ni jahil bertambah pada ilmu, daripada malah beramal dah mula beramal, daripada mengikut nafsu dah mula tunduk pada keadaan jauh daripada kehendak nafsu. Watak engkau berubah itu merupakan pantulan nur yang azali yang datang pada cermin hati kau. Bila Allah gilapkan akan hati, automatik dia akan keluarkan watak bagaimana orang yang nak duduk dalam lingkungan ahlillah, nak masuk di kalangan orang, mendapat mahabbatullah, orang yang dikasihi oleh Allah. Nampak Allah kalau dikasihkan engkau, kalau anda engkau betul dapat hidup kasih dia, hal keadaan pukul 4 orang nyenyak, engkau dikejutkan. Allah kalau anda dia nak hulurkan di antara minuman cinta dia, saat orang berdekoh diajak bangunkan kau, diajak berbisik-bisik di tengah-tengah malam. Allah kalau tak dia kata dia nak tunjukkan kasih dia kepada engkau saat pada ketika dalam keadaan orang mulai enak dia meribuai mimpi, lalu dalam keadaan diringankan kehendak hati engkau, diringankan tubuh badan kau, ditolak bagi segala rintangan, maka mencapai engkau akan Al-Quran, membaca mesej-mesej dan kalam daripada pencipta alam. Itu tanda kasih. Bukan pergi serban kulu kile, janggut boleh buat tali timbang, hati kosong daripada Tuhan. Kita bahas hati, tak bahas wow. Luar ni siapa-siapa pun boleh watakkan. Kalau aku bawa orang asli masuk Islam tadi agak petang, pakaikan jubah, pakaikan keserban, kau tengok, puih, dahsyat ustaz bawa syekh mana ni? Syekh mana? Padahal bawa petang tadi masuk Islam, bersunat pun belum tu apa dia? Bersunat pun belum. Pada Zahir ni yang orang lakon-lakon kan. Dia tak pernah pakai songkok. Tapi orang mati pandai pula cari songkok. Alah, itu cotet. Dia celubai malang aja dia. Allah kata. Mayat kata pun muka kau dengan songkok macam tak serasi je. Tak pernah pakai songkok. Orang mati pun pakai songkok. Kesian dia. Allah. Kesian banget. Kesian bang. Memang kesian. Tahlil kat kubur. Bunyi tak bunyi aja tahlil. Allahu akbar. Kalau ahli kubur tu boleh bangun, dah lama dicekik orang hidup. Tengah lagi tak boleh bangun. Allahu akbar. Nasib lah bang, bahagian masing-masing. Maka tengok macam tu. Hari ni gilap tak cermin tu? Nak tengok gilap tak gilap? Gilap tak gilap? Allahu akbar. Apabila kau tengok gilapan cermin itu akan berlaku, maka hal keadaan anda ni dia akan terjadikan bagi nur. Maka terpantullah ia kepada hal keadaan diri, pada wajah hal keadaan pada batin manusia. Nescaya pada ketika itu terselalah satu paparan dia melihat di dalam cermin bagi hak yang perlu dalam keadaan dilihat. Maka pada ketika itu berlakulah dia di antara berhadap-hadaplah dia dengan berhadap-hadap, bermusyahadahlah dia pada penyaksian mata batin dia dalam melihat tentang kebesaran, keagungan dan juga kesempurnaan Tuhan. Faham? Dalam semayang tu kena jumpa dulu di mana dia katakan jalal. Dalam semayang tak jumpa 4 perkara ni, semayang ni tak berapa nak cantik. Yang pertama dia kena jumpa dulu jalal, kemuliaan Allah. Lepas tu dia akan jumpa dulu di antara jamal, yakni kecantikan Allah. Yang ketiga dia akan jumpa tentang qahar, keperkasaan Tuhan. Yang keempat dia akan menutup keseluruhannya dengan kamal, yakni kesempurnaan Allah. Ini 4 kalau tak bermain dalam salat, ni semayang masih lagi mengaba-ngaba, masih lagi dalam mahal keadaan mencari dalam kesamaran lagi. Faham bang? Kena faham lah bang. Hari itu saya dah bagi lesen apa lesen dia gitu. Kau jangan lupa lah bang, gaji tasawuf ni. Dah tua-tua ni kadang-kadang nak ulang-ulang kena ulang, tapi tak nak ulang kena ingat. Kita ni kotor, tiba-tiba dipanggil oleh yang agung, maka nak datang dekat agung, masa dalam keadaan semayang tu rasa aku yang hina kerja tengah sawah ni, tiba-tiba agung panggil, maka datanglah dengan penuh ketakutan berhadap dengan keagungan dia. Bila memandangkan diri kotor dengan lumpur, dengan lintah penuh dekat muka, nak berhadapkan dengan kehormatan dia, maka ajukan sifat malu. Siapa yang memulakan daripada salatnya tidak bermula dengan 2 sifat, yakni yang pertama, takut dengan gerun dengan keagungan Allah, yang kedua, malu dengan kehormatan Allah, maka tak ada di antara urusan rohani antara dia dengan Allah. Yang ini saya pesan, mana-mana saya pesan. Kena pegang lah. Tak ada pakai-pakai, tak ada. Ini urusan peribadi dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Allah Akbar. Sedih bang, apa tak sedih? Banyak lagi nak dikaji. Takkan Syekh Junaid Al-Baghdadi belajar sembahyang 70 tahun. Kita itu sekolah petang dulu. Sekejap, sekolah agama petang lapis. Itu pun dah puas dah.
Ngaji pun kejap, ngaji tidak. Itu punya semayang daripada sekolah lapis. Kau nak bawa roh kau jumpa Tuhan. Itu yang kau mengaji dekat cara kampung, habis tak habis nak bawa ilmu tu pergi jalan ke Tuhan. Itu yang kau pergi masjid, kadang-kadang kuliah ada, kejap datang, kejap tidak. Itu ilmu yang kau nak bekalkan sebagai peta panduan dan juga benda yang kau nak jadikan satu bahan langkah kau penuh keyakinan dalam menuju kepada hadrat Tuhan. Serius, dia kena serius. Tak ada taksir. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban ya habibi wa qurratu Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala Asyhadu la haula wala La Allahu akbar, Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Salatul qa'imah tasallim Muhammadul wasilah wal fadilah wa syaraf. Ma'asum maqam al mahmud. Kau pernah tak tengok azan ni, kau pernah dengar daripada atas? Cuba kau bayangkan masjid Tengkira ni tengok daripada atas. Cuba kau naik lagi atas lagi, kau bayangkan Melaka ni daripada atas. Cuba kau naik atas lagi, kau bayangkan Malaysia ni daripada atas. Cuba kau naik atas lagi, kau bayangkan bagaimana dunia ni daripada atas. Sistem Zumir yang Tuhan bagi ini adalah jalan yang paling dekat untuk kesan hati manusia dalam muraqabah dengan Tuhan. Bila kau rasakan dalam keadaan kau pandang dunia ni daripada atas, jangan duduk dalam dunia, maka kau rasa besar. Pandang daripada atas. Lalu kau dengarkan akan azan tu, maka kau lihat bagaimana kelompok-kelompok orang yang ditarik dengan cahaya berkumpul dalam satu tempat. Akhirnya kau nampaklah terkesilang kata permainan Tuhan ni, kau nampak cara jalan dia tu. Kau tak nampak, dia mesti keluar. Kalau kita tak keluar, sebab tu orang tanya apa hakikat muraqabah, maka jawab di antara syekh, antara Abu Su'aib Al-Ansari rahimahullah taala, kata dia bahawa yang dikatakan muraqabah itu khurujuka minka, kau keluarkan diri kau daripada kau. Cuba kau terukakan dan diri kau daripada luar. Tengok daripada luar. Itu contoh, itu ilmu tu ada sampai ke belakang ni, dia sampai bahas. Baik, saya nak tutup kejap lagi. Sikit habiskan ayat tu. Maka dalam keadaan di dalam cermin itu, maka hati kau kemudian maka kasihlah engkau kepadanya. Bila ditajalikan pada ketika itu akan nur itu tadi pada cermin hati, digilapkan akan cermin hati, maka hal keadaan telakonlah bagi watak-watak zahir ini menunjukkan ke arah kasih dan kekasih.
Kalau selagi tak dapat di antara bentuk macam tu, dia takkan dapat. Maka dengan sebab itulah, doa tu dia jadi mustahak. Bukan kau nak belajar, aku nak kasih Tuhan. Tak jadi macam tu dia. Dia kena, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku yang kasih kepada engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku yang cinta pada engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku yang sabar. Jadikanlah aku orang yang bersyukur. Jadikanlah aku orang yang begini. Minta tolong dengan Tuhan. Jangan kau syirikkan dengan perbuatan kau. Kau merasakan kau boleh menggapai akan sesuatu kedudukan dan maqamat dan seluruh daripada sifat-sifat ini tanpa pertolongan daripada Allah. Dalam kau membina suatu makam dan juga sifat-sifat terpuji ini, keadaan kau biarkan lagi di antara ugat-ugat syirik engkau dalam keadaan mendakwa tentang kekuatan dan kau dan kekuatan dan kemahuan kau, mendakwa tentang haula dan kuah kau, mendakwa lagi tentang masalah wujudnya daya dan upaya kau. Maka masih kebiasaan hujung dia akan cancel. Arabtu Rabbi bi Rabbi bi nuri Rabbi, Arabtu Rabbi bi Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku kenal Tuhan dengan Tuhan, aku kenal Tuhan dengan cahaya Tuhan. Ada yang mengatakan aku kenal Tuhan dengan ilmu Tuhanku. Seperti mana di antara hal kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, hal keadaan aku berjalan mengaji ilmu dengan berpuluh-puluh tahun, lalu aku beramal di tengah-tengah malam. Akhirnya di antara kedua kaki saku, kedua kaki batinku telah sampai kepada Hadratul Qudsiyah. Di situ dalam keadaan akhirnya aku nampak, Allah, kau campakkan aku dalam majlis ilmu. Allah, engkau pilih aku dalam majlis amal. Allah, hal keadaan kau didikkan akan hati aku. Allah, akhirnya kau sampaikan aku pada hadrat wisal kepada engkau. Lalu dalam keadaan dibuat pengiktirafan, tidaklah aku sampai ini dengan ilmuku, dengan amalku, tidaklah aku sampai ini dengan segala-gala yang ada padaku, bahawa aku sampai kepada engkau kerana engkau, wahai Tuhan. Faham Allah, itu dah cara dia. Maka tengok cermin nanti, Allahu Akbar, pandang pada cermin. Orang yang pandang cermin dia kata al-mu'min mir'atul mu'min. Hati orang mukmin itu adalah cermin bagi zat yang bernama al-mu'min. Maka orang akan melihat pada ketika itu al-mu'min di mana? Pada hati yang telah bersih digilapkan dengan cahaya bagi menerima tajalli bayangan zat yang bernama al-mu'min. Biasanya barang yang dilihat dalam cermin dia tak akan berubah daripada apa yang melihat. Faham ya tu? Faham? Ya tu? Kau pernah tak sikat rambut sekali-sekali tengok muka kau cemberut ada? Tak ada? Ataupun sekali-sekali rupa Popeye ke ada? Tak ada. Makna yang melihat cermin dalam cermin, luar cermin sah? Sama itu je cerita dia pun. Bukan payah tau. Faham? Betul lah? Tak pernah ke tengok rupa orang hutan ke? Cermin ke gambar ni? Cermin ke gambar ke? Itu jaga baik-baik tu. Dia potong gambar dekat. Pasal kitab ni dipes. Ambil faham betul-betul. Maka tengok, jalan yang pertama, akhirnya kau buka lah. Apa Tok Guru kau buka kitab? Apa kitab-kitab yang kau buka? Ceritalah tasawuf yang paling tinggi. Ceritalah apa tarekat yang kau anuti. Mesti mukaddimah dan bermula dengan peringkat ibtidaknya ialah dengan bermula dengan jalan taubat. Kenapa diminta dengan jalan taubat? Kalau budak muda dalam keadaan masuk tarekat, hal keadaan tak berapa banyak jalan taubat. Pasal dia masih lagi dalam keadaan belum banyak melakukan dosa. Yang tua-tua Ibni Al-Banka seperti kita ini, hal keadaan dosa berkarat-karat. Hal keadaan bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik. Semayang zaman Pop Ye belum qada lagi. Puasa zaman Agogo pun belum qada dah. Engkau buat lu muka ketat kau apa dia? Belum qada lagi. Balik umrah ni dah pakai serban, dah tutup kes pula. Janganlah. Ini semayang puasa Tuhan tuntut sampai lubang cacing. Kau tahu. Faham? Balik umrah poh dah pakai serban, jalan degak-deguk, dah macam unta Baghdad. Gedegak. Nak kena settle dulu. Semua bab tasawuf dia bermula dengan taubat, kembali balik kepada Allah. Sebab itu sehingga engkau datangkan satu di antara hal keadaan satu kepahaman yang Tuhan bagikan kepada engkau sejak daripada hal keadaan dipilihnya akan dikau. Kenapa engkau tak nak lagi dalam keadaan melakukan maksiat? Kerana maksiatlah yang membutakan pandangan mata hati manusia dalam berhadap kepada wajah Allah. Kerana maksiatlah yang menjauhkan manusia daripada Allah. Kerana maksiatlah yang memutuskan kasih antara manusia dengan Allah. Akhirnya takut kat situ. Kalau peringkat mubtadi dia, kenapa kau tak semayang? Kenapa rajin kau semayang? Takut teruk besok dijembat dan kubur Allah. Kerana dia takut dengan lagi seksa. Kenapa kau ni pakai tudung? Takut teruk besok digantung ni rambut ni, kaki pula tergantung di bakon, depan belakang atas bawah di bakonnya tu. Oi! Maka dia semayang kerana takut kan neraka.
Bila takdir kata dia dah dapat pantulan nur di antara pantulan hati dia, telah digilap dia dengan nur kasih datang daripada Allah Ta'ala. Bila orang tanya, kenapa kau tak melakukan maksiat? Kerana maksiat yang membuatkan mata aku buta dalam menilik kebesaran Allah. Bukti dia? Oh, tu kan tak ada bukti. Rejak daripada akal balik malam pertama tu kita jumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Tiba-tiba malam tu tidur basah. Puteri Gunung Ledang, kenal? Puteri Gunung Ledang ni dia belum kahwin lagi tu tuan-tuan. Pasal hang tua cari hati nyamuk 7 dulang tak jumpa. Hei. Berapa dulang Puteri Gunung Ledang tak? Hei. Kau buat tak perasan, kau sejarah satu. Apa yang Puteri Gunung Ledang nak buat hati nyamuk 7 dulang? Hei. Betul ke sejarah ni? Ke aku goborkan museum tu kan? Jambatan Mas daripada Tangkak ke Air Mawang sampai ke mana? Ada ke cerita ni? Tu contohlah, contoh. Mula daripada dalam keadaan dia akal balik. Sejak daripada mula dalam keadaan dia berpegang kepada itu, dia sebut Allahu Akbar sekali. Rokokkan Allahu Akbar 2 kali. Rakaat ketiga nak turun sekarang rokok lagi. Sujud berkata lagi Allahu Akbar. Duduk antara sujud Allahu Akbar. Nak turun lagi Allahu Akbar. Naik lagi kan Allahu Akbar. 1 rakaat 6. Kalau 4 rakaat dia pergi 24. 24 kalikan dengan 5 lebih kurang hal keadaan 100 satu hari. 1 bulan dia pergi 3,000. 1 tahun dia pergi 36,000. 10 tahun tak berapa puluh ratus ribu dia mengatakan Allahu Akbar. Namun kebesaran Tuhan masih belum lagi menguasai diri dia. Lebih dalam keadaan besar nafsu daripada Allah. Besar kehendak bini daripada Allah. Besar kehendak anak daripada Allah. Besar kehendak pangkat dan darjat daripada Allah Ta'ala. Besarkan kehendak yang maha siwa Allah yang selain daripada Allah. Dia jadi macam tu. Rajin ibadat. Bini separuh bogil. Marah sekarang nafsu bini marah. Tak marah sekarang Tuhan kita marah. Maka dibuat salah, tak buat salah. Demi oleh kerana tidak ada kebesaran Allah dalam hati dia, dia lebih menurut dan patuh dan akur bagi kehendak nafsu dia. Lalu dalam keadaan dipijaknya akan hukum Allah, dibiarkan bini dia dalam keadaan durhaka kepada Allah. Halakah ta'asa, binasa celaka umat aku, kata Nabi, bahawa zaman laki-laki mereka akan menurut dan patuh bagi kehendak nafsu isteri-isteri mereka. Okey. Sebab tu cara nak ngelakkan mengajuk tu kahwin banyak. Kalau dia mengajuk, kita hilang dia punya giliran. Kita boleh pergi rumah nombor 2. Nombor 2. Dia pun kepala angin. Pergi rumah nombor 3. Respon sikit. Ni cerita baik. Cerita kahwin. Apa pasal tak ada respon? Kau ada masalah kebatinan ke? Kalau yang ketiga masalah, pergi tidur meltiri rumah nombor 4. 4 masalah. Kau tak reti nak tidur kau penghulu. Pisang banyak, nasi kunyit nasi kunyit banyak situ. Makan tanggung, apa nak lagi? Di bawah itu. Faham? Nak tengok, jangan lakon-lakonkan agama ni. Tengok betul-betul. Bila berlaga seruan Allah dengan seruan manusia, di mana letaknya tu? Bila berlaga seruan Allah dengan seruan nafsu, di mana kau letakkan dia? Bila berlaga antara urusan Allah dengan urusan dunia, di mana kau letakkan? Buktikan kau cinta. Kalau contoh, tak dia kata orang tua-tua yang ada dekat sini, kalau tak dapat tengok muka pun mam, dapat tengok bumbung rumah pun jahat. Jadi, katanya orang tua-tua ni, dan tak mengaku pula kau. Engkau yang bercakap begitu. Kalau tak dapat tengok muka, dapat tengok bumbung pun jadi. Ada orang kata tak dapat tengok muka, dapat tengok selipar pun jahat. Jadi, tu jenis orang kembaruk cinta nafsu dulu-dulu lah. Dia jadi macam tu. Jadi macam tu. Agak-agak dekat mana sekadar. Kalau tak dia kata kau tengah bercinta, makwa kau tak hantar WhatsApp, tak hantar SMS dalam masa 3 hari, bagaimana resah kau? Agak-agak macam mana resah tu? Ukurlah dia kena kayu ukur sendiri. Resah macam mana? Makwa tak hantar. Awak kat mana ni? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Tak balas juga. Kali kedua, keluar lagi risau. Awak tak sihat ke? Awak sakit ke? Awak uzur ke? Awak ada masalah ke? Dah, kali ketiga,
Kubur awak kat mana? Awak tanam kat kubur Cina ke kubur Melayu? Tak keluar ayat tu nombor 3. Dia akan risau. Bang, yang kita lakonkan watak zahir ni belum menunjukkan dia merupakan di antara ledakan yang datang daripada batin. Allah pilih batin kita dalam keadaan dengan nur dia, lalu terlagak, lalu dalam keadaan tercipta dan semayang yang kita lakukan pada ketika itu. Bila di antara ibadat ini tak diserahkan balik kepada Allah, maka dalam keadaan dia tak mendatangkan kesan pada hati manusia. Akhirnya, hal keadaan kalau kita fikir-fikir, dah berapa ratus rakaat kita semayang, tidak ada ingatan kita terhadap Allah dalam hati. Paling biadab dia lagi tu, biadab dia dah. Duduk dalam masjid, dah angkat air semayang, pakai jubah serban, kemudian hal keadaan menghadap pada kiblat, kemudian angkat takbiratul ihram, cakap dengan Tuhan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, kemudian ikrar lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, segala-galanya mutlak adalah untuk Allah. Bila tak dia kata Allah kupakkan, Allah bukakan, Allah singkap hati dia, adakah menepati pujian makhluk ini dengan hati dia? Kerana inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Tuhan tak tengok pada rupa paras kamu, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Betulkah di antara engkau puji kepada Allah Ta'ala hal keadaan hasil daripada ledakan cinta dan kasih hati kau kepada Allah? Atau cinta kau sekadar palsu, mazwin, ekonori cinta palsu? Semua yang dibuat terjurus ke Tuhan. Faham ayat ni? Bini tak pakai tudung, pakai tudung. Kenapa bang nak pakai tudung? Kan Allah Tuhan kita. Kita hidup atas dunia, nikmat Allah bagi. Jangan kasih Allah marah. Jaga Allah. Anak-anak begini tak boleh nak Allah marah. Kalau anak berkerah juga, takkan nak menangkan perjuangan anak. Allah tetap diutamakan. Kalau Allah tak dipegangkan, Allah kalau istilah bahasa orang Negeri Sembilan kata, kalau tak diindukkan ketuhanan itu tadi, yang lain semua kau nak main tawar-menawar. Gengan benau dia sangat benau gengan dia tengok Tuhan. Bila tengok anak dia tu tadi dalam keadaan kasih duit 1 bulan 1,000, bila balik keruk, anak dara dia balik kasih duit, anak dara dia pangkat besar, anak dara dah tak pakai tudung, bapak dah jadi syaitan bisu, dah tak berani nak tegur anak tak pakai tudung. Akhirnya persoalan yang nampak remeh tetapi lebih kesan hubungan dia dengan Allah, dia cakap apa? Itu tak apalah, pakai tudung ni kecil, besok dia dah kahwin, dia tahulah, dia pandai lah hukum dalam bentuk macam ini. Siapa Tuhan pada faham dia ni? Siapa Tuhan pada faham dia? Sebab tu kalau saya tengah duduk kedai kopi ke, kedai teh ke, tak kisah dah, duduk. Kalau orang tanya, Ustaz, macam mana cara nak semayang ni nak jadi khusyuk? Siapa nak syarah kau kedai kopi? Masjid datang belajar ke tak datang belajar? Aku jawab ringkas saja. Kau semayanglah, kau ibadat pada Tuhan itu kadar mana yang kau faham tentang Tuhan. Habis. Kalau kau tak ada tauhid, wayanglah, ibadat wayang jalan. Kalau kau tak hal keadaan simpel Tuhan secara jazam dan qat'i, buatlah ibadat secara rambang meneka dalam kesamaran tentang Tuhan. Kalau orang tanya jawapan ringkas, kau pegang je. Pakcik, boleh tanya sikit tak? Cara macam mana kalau kita duduk semayang nak bagi khusyuk kita? Supaya hati kita ni duduk ingat Allah Ta'ala. Orang utara. Jawab macam mana? Jangan jawab. Begini tak? Pakcik nak syarah pun panjang. Pakcik pun tak buat kitab. Lagipun pakcik pun memang tak belajar kitab. Itu tambahan. Pakcik tak buat kitab, tapi pakcik nak bagi tahu kau sembah Allah, kau baca, kau puji, kau rokok, kau sujud, kadar mana kenal kau terhadap Allah dan kadar mana kau letakkan keyakinan kau terhadap Tuhan. Habis. Tutup buku. Tak ada apa lagi dah. Faham? Habis dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kipas ni di jalan pusing serentak ni semua 3 ni. Yang tu mungkin 4 laju sikit. Itulah kadar dia faham Tuhan. Dia tahu tak Tuhan yang dia sembah itu melihat dia. Dia tahu tak Tuhan yang sembah itu mendengar perkataan dia. Dia tahu tak Tuhan yang dia sembah itu yang dia hadap, yang perintahkan dia ibadat itu mengetahui bagi jalan hati dia. Dia nak ke mana lagi? Kenapa tak boleh kunci dengan 3 pagau ni? Jangan bercakap tentang dunia. Dia yang sedang kau hadap, sedang mendengar. Jangan ada cita-cita masya Allah, kerana dia zat yang maha mengetahui. Bukan apa yang kau cita-cita sekadar itu. Mati besok di mana penghujung? Dalam ilmu Tuhan lagi tuan-tuan. Mati dalam Islam, mati dalam kafir, dalam ilmu Allah. Tanah perkuburan kau kat mana? Dalam ilmu Allah Ta'ala. Masa kau mati, anak yang mana ada dekat kau? Dalam ilmu Allah Ta'ala.
Lepas kau mati, bini kau kahwin Bangla ke kahwin Nepal ke? Dalam ilmu Allah Ta'ala. Bila orang sebelah kubur datang masuk, dah habis soal dia tanya, kau orang mana? Tenggara. Pantai berapa? Pantai berapa? Tak ada pantai. Anak si Dola yang bertunang dulu dah kahwin belum? Ni cerita dalam ahli kubur tau. Rasulullah cerita kan. Bila dah lepas soalan sesi kubur, dia berbual sama dia. Anak si Dola dulu yang bertunang dulu, masa aku mati dulu dia tunang, dah kahwin belum? Dah. Bini aku dah kahwin dah? Dah. Mana? Bangla. Enggak Bangla. Oh. Punya geram tu, dia gigit empat pandaka, hancur apa dia. Nak cerita, dia dah mati pun, duk tanya bini dia. Bini dia dah atas, dia dah mati umur 70 tahun, dah 10 tahun dia tanya bini dia, dah umur 80 tahun. Duk masih lagi cenderung kat bini. Sebab tu kau jaga baik-baik. Perempuan ni dia peluk kau, dan akhirat besok dia nak jadikan kau sebagai peguam dia. Jaga baik-baik. Pesan dengan bila orang kampung, kalau aku mati jangan tanam satu kubur dengan dia. Siapa nak jawab dia punya? Kalau duduk sekubur, marrabuka. Laki den nado. Dia ustaz dia boleh jawab. Man nabiyuka? Laki den. Dia langsung kau jadi peguam dia. Lepas tu perempuan ni kadang-kadang dia perangkap kau. Saya sejak suami saya mati ni, kalau boleh saya nak cari orang agama yang boleh bimbing saya. Nah, dalam kocik. Ayat kau tu mana? Dalam kocik. Nak cari orang agama nak bimbing kau. Lepas 3 bulan kahwin, orang agama pula kau bimbing. Boleh? Faham? Itu semua perangkap ibu tunggal. Kau jangan ketawa, kau kena besok. Faham? Kalau ibu tunggal nak kacau kau, dia kata apa? Saya kalau boleh nak cari bakal suami saya yang akan datang ni, orang yang ada agama, yang boleh didik saya, yang boleh tarbiyah saya, yang bawa jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat wayang ni baik pada dalam kocik aku dah ijazahkan kau. Faham? Kalau ada janda ibu tunggal, jandanya dia cakap kat kau lempangkan aja. Faham? Nak cari orang agama pula, pergi dia belajar sendiri pula. Asal kau. Orang dah as-salatu khairun minan naum, dia urut dada kau. Abang, kau bimbing dia ke dia bimbing kau? Siapa bimbing siapa? Itu perangkap perempuan. Kalau current ni, kalau kau nak pasang plug, kalau kau cocok dengan kayu, kabel dia tak kuat. Tapi kalau kau cocokkan dengan besi, dia boleh kuat. Kau cocok lagi dengan tembaga, dengan kerah-kerah kau satu badan. Mana kabel yang paling kuat pada syaitan? Perempuan. Nabi kata, perempuan itu tali barut syaitan. Kabel syaitan. Faham? Kau tak percaya cakap aku ni? Astagfirullahaladzim. Mau kau nampak? Ya Allah. Ya Allah. Buat nampak. Sihat. Ya. Nampak macam mana? Pak tu nama angin. Angin puting beliung. Semua nama perempuan. Puting beliung. Tsunami. Haslidah. Ruhaidah. Nama dia. Ada yang kau jumpa. Awas besok nelayan tak dibenarkan turun. Kerana besok angin ribut Hezbollah akan datang. Ada? Tak ada. Dia semua angin ribut ni nama perempuan. Nama perempuan. Faham? Hantu. Kau pernah jumpa hantu jantan? Ada? Tak ada. Hantu mana ada orang lelaki-lelaki? Tak ada. Sakat ni aku tak jumpa. Aku jumpa, aku buka kain dia. Memang tak ada lelaki-lelaki. Semua hantu perempuan. Sihat. Habis. Maka cermin hati engkau itu kemudian maka kasihlah engkau kepadanya. Dia tembak dulu, dia tarik. Maka ketika engkau dapat benda tu, jangan mendabik dada dengan kesedaran kau. Jangan mendabik dada dengan ilmu kau. Jangan dabik dada dalam bentuk demikian. Okey. Kosongkan. Berhenti dengan perkataan cermin. Rapat sikit. Berhenti. Tutup kitab tu. Wallahualam, rapat sikit. Sayyidina al-kiram Sayyidina Ahmad bin Idris Sayyidina Ibrahim Sayyidina Muhammad dan Nabi Sayyidina Rasulullah wa Rabbi wa Sayyidina Muhammad Sayyidina al-Langkib
وسائل المشير طريقة الأحمدية رشد الدنروية وإلى رسالة الكرام أصحاب الترك المرضية والذين والمنتسبين إليهم ثم إلى سائر الأوطان والأفراد والأبدال والأخيار والأنصار والغرفاء والنجباء والأمناء والروحانيين والهواريين وإلى سائر أهل الغيب وسائر أهل النوبة الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا لهم الفاتحة. Video tutup. أعوذ بالله من الشيطان